Salam keluarga Malaysia, kita kembali lagi sekali lagi dengan Sembang Santai bersama Uncle Kentang. Saya ucapkan semua sihat-sihat belaka dan kita amat bertuah pada pagi ini. Kita didatangi oleh seorang wiranegara yang sangat terkenal. Tidak lain dan tidak bukan, beliau adalah Senior Assistant Commissioner Datuk Razak bin Muhammad Yusof, Komander Z69. Selamat datang, Datuk. Terima kasih. Boleh tak Datuk perkenalkan sedikit mengenai dengan sejarah Datuk? Kami dimaklumkan ataupun kami ketahui dalam sejarah bahawa Datuk adalah seorang penerima pingat tertinggi keberanian persekutuan, iaitu Seri Pahlawan Gagah Perkasa. Boleh tak Datuk ceritakan sedikit untuk penonton-penonton kita mengenai dengan sejarah Datuk dan juga diri Datuk? Assalamualaikum, selamat pagi, Uncle Kentang. Nama saya Abdul Razak bin Muhammad Yusof. Saya dilahirkan 59 tahun yang lalu, lebih 59 tahun yang lalu di Batu Enam, Teluk Mas, Melaka. Bapa saya seorang polis. Dulu masa dilahirkan mata-mata lah. 26969. Waduh, 6969. Arwah bapa saya lah. Jadi bapa saya masa tu saya dilahirkan, bapa saya bertugas di Brunei. Masa tu kan konfrontasi masa tu. Konfrontasi, yes. Jadi kerana takut ni nak duduk di barak, mak saya bawa saya tu masa dalam kandungan tu ke rumah Tuk Wan saya lah. Tuk Wan saya wada di Batu Enam, Teluk Mas, Melaka tu. Oh, I see. Wada. Jadi dilahirkan di sana dan dilaporkan di Barak Polis Kandang. Balai Polis Kandang. Yes. Di Melaka tu. Kemudian ikut bapa saya berpindah randa lah, anak polis ke Kedah. Kemudian saya lama di Kedah lah. Saya bersekolah di Sekolah Rendah Iskandar. Kemudian menyambung pelajaran di Sultan Hamid College. Sultan Hamid College ini satu sekolah menengah yang terkenal sebab Tun Dr. Mahathir bersekolah di situ. Tengku Abdul Rahman pun bersekolah di situ. Lepas tu sebagai seorang remaja dulu, kita ni orang kata mencari identiti sendirilah. Saya membesar dengan bercita-cita nak jadi Bruce Lee. Itu zaman Bruce Lee top masa tu. Yeah. Dan saya teringat kata-kata Bruce Lee. I don't know whether I'm the best, kata Bruce Lee kan. But I don't want to be the second. Kan. Jadi masa tu kita belajar silat, cabar orang sajalah. Pergi gelanggang ni, cabar orang nak lawan dengan kita. Sampailah ada ni lah, orang menasihati kita untuk pergi buat soul searching, cari diri kita sendiri. Dan saya mengembara jauh lah masa tu, pergi ke negeri-negeri dalam Malaysia ni, kemudian ke Singapura, kemudian ke Indonesia. Sana saya jumpa ni lah guru tarikat ni, ini form Islam yang jenis kerohanian punya. Kan, tarikat ni dan guru pada tarikatnya nama dia, kita panggil dia mursyid. Mursyid ni selalunya orang dah menjalani perjalanan kerohanian dan sampai ke peringkat kamil lah. Dan mursyid ni dia boleh melihat kita punya inilah, kita punya jiwa kita punya jiwa memberontak dan sebagainya. Dan banyak mursyid ini dia bercakap, kita merasa bukan pada akal, kita merasa pada hati. Dan antara kata-kata dia yang terkenal tu, jangan merasa pandai, tetapi hendaklah pandai merasa. Maksudnya kita kena, dia kalau dalam bahasa Inggerisnya dia panggil don't do to others what you hate others do unto you. Kan? Kita tak mau orang buat kat kita, kita jangan buat pada orang. Kalau kita tak suka orang kasar dengan kita, kita jangan berkasar dengan orang. Kalau kita nak orang buat baik dengan kita, kan? Kita kena buat baik dengan orang. Itu maksudnya, jangan merasa pandai. Jangan kita ingat kita pandai, tetapi kita hendaklah pandai merasa. Kita kena rasa macam mana. Itu antara kata-kata dia lah. Dan antara katanya lagi, memang baik jadi orang penting, tetapi lebih penting jadi orang baik.
Memang baik jadi orang yang ada kedudukan, jadi orang penting, jadi VIP kan. Tetapi lebih penting jadi orang baik. Jadi kalaupun kita dah jadi orang penting, kena jadi kedua-duanya lah orang penting yang baik. Kan orang yang besar walaupun berjawatan, tetapi dia kena memastikan yang diri itu baik. Dan itu antara ni lah. Dan dalam pelajaran yang diberikan saya bersama dengan mursyid tu, saya tak banyak ni diajar ilmu-ilmu ni. Saya diajar merasa macam saya bangun malam, kemudian dalam sejuk-sejuk malam tu kita disuruh mandi. Kemudian mandi, kemudian adalah beberapa amalan disuruh buat dan sampai ke pagi. Jadi kita diajar sebenarnya untuk kurangkan tidur. Dan kita diajar berpuasa, tak makan benda-benda berdarah, untuk diajar kurangkan makan. Sebenarnya tujuan latihan yang saya buat tu ialah untuk mengurangkan kehendak nafsu ni. Nafsu ni kalau tak dikawal, dia akan bergejolak. Dia akan mengalahkan akal dan dia akan buat benda-benda yang tak baik lah. Tapi latihan dalam ni ialah kontrol nafsu supaya kita boleh jaga nafsu. Itu latihan di pondok pesantren Solaya di Indonesia tu. Dan saya balik baru ambil STP. Baru ambil STP, kemudian dapat 5 prinsipal dan minta polis. Dan sebenarnya berkat jugalah guru saya tu. Jadi lepas tu saya balik, mungkin berkat guru saya doa, saya minta polis sana dapat masuk inspektor lah. Buat latihan di sana. Masa saya buat latihan polis tu, kawan-kawan saya panggil Razak Gelembong. Sebab saya ceritakan pada diorang experience saya masa di Indonesia apa semua tu kan. Yang saya dulu sebelum tu pun saya dah minat silat, saya masuk pertandingan silat. Lepas tu saya jadikan jurulatih negeri Kedah lah. Jurulatih, wasit dan juri pertandingan silat. Dan sebab saya tak masuk pertandingan lah. Saya jaga ni lah, jaga jurulatih kan. Tahun itu tahun 81, 82 masa tu. 82, 83 macam tu lah. Kemudian tahun 84, tahun 86 saya masuk polis. Skuad 1. Skuad 286. 286. PIT. PIT. Jadi dia orang panggil saya Razak Gelembong. Sebab dia orang tak percaya cerita-cerita saya kan. Tentang silat, tentang experience saya semasa di Indonesia kan. Jadi kemudian memang kita bapa polis kan. Ayah kita nasihat janganlah masuk polis kan. Tapi saya minat juga polis ni kan sebab saya sukakan sesuatu yang mencabar. Saya minat sesuatu yang mencabar. Jadi bila saya masuk polis, saya tanya dia orang apa tugas yang paling mencabar dalam pasukan polis Angkatan 69 Komando. Jadi sejak saya masuk polis tu, saya punya cita-cita nak masuk komando. Dan sampai habis ni saya pergi ke PPH masa tu. Khusus PPH dan cita-cita masih terus nak masuk komando. Kemudian dalam latihan tu saya taklah berapa excel dalam pelajaran, tapi dalam jasmani ni memang inilah antara yang terbaik lah. Terpilih sebagai wakil platoon dalam pertandingan jasmani dan sebagainya. Dan platoon kami ni jadi platoon jasmani terbaik masa tu. Bukan saya seorang lah sebab kita ada 5 orang yang wakil platoon tu. Antara tu inilah antaranya saya lah terlibat dalam tu. Kemudian bila ni kebetulan komando memang mencari-cari pegawai lah untuk jadikan inspektor di bawah inilah komando tu. Jadi saya dipilih daripada pusat latihan polis hutan tu, dimasukkan ni ke dalam komando dan menunggu ni lah tarikh untuk selection dan juga training. Tahun bila tu? Tahun 87, 88 lah. Tak sempat pergi menjadi pegawai polis yang biasa? Tak sempat, memang tak sempat. Memang the whole of my career ni saya spend dalam 69 Komando. Dan semua saya sempat keluar untuk training dengan staff college.
Kemudian keluar sekejap, masuk Bukit Aman, itu pun bahagian latihan PGK yang mana include 69 komando juga. Kemudian habis tu hampir setahun saya balik ke 69 balik sebagai pengaturus teknikal. Itulah sejarah seorang wira yang hebat. Bukan wira saja, dia ayah kepada anak-anak buah dia, juga abang kepada anak-anak buah dia. Tadi saya sembang dengan driver Datuk, saya kata pegawai kamu ni orang baik. Saya kata susah nak cari. Dia kata bukan susah nak cari, tapi sudah pupus, dia kata. Jadi kita ucapkan tahniah pada seorang abang, seorang ayah, seorang wira negara yang sangat-sangat disanjungi. Dan kita terus kepada soalan kedua, iaitu kita ingin tahu bahawa pada permulaan tadi sembang dengan Datuk, dimaklumkan bahawa kita masih kekurangan anggota-anggota yang diperlukan di VET 69. Jadi sebelum tu kita bawalah fungsi-fungsi utama VET 69 kepada tuan-tuan dan puan-puan. Boleh tak Datuk ceritakan fungsi VET 69? Okey, 69 Komando ditubuhkan pada 23 hari bulan Oktober tahun 1969. Jadi 69 itu adalah tarikh di mana tahun di mana 69 Komando ditubuhkan. Jadi bila kata 69 komando sebab komando ini ditubuhkan pada tahun 69. Dan 69 komando ini terkenal dengan beberapa nama, antaranya VET lah. Sebenarnya nama formal kita, nama yang formal yang diiktirafkan ialah 69 Komando. Dan VET ini adalah panggilan daripada New Zealand SAS yang berikan kepada kita Very Able Troopers. Maksudnya kita berkemampuan dalam pelbagai bidang lah. Sampai sekarang pun kita masih membuktikan yang kita boleh terjun, kan? Kita bukan boleh terjun. Pada tahun 97 sampailah lately ni kita masih pegang rekod payung terjun lah dalam pertandingan di kebangsaan, peringkat kebangsaan, dalam semua kategori yang dipertandingkan, accuracy, canopy formation, yang formation skydiving. Jadi kita jadi juara kebangsaan lah dalam itu. Itu buktikan kita able dalam hantaran udara, dan kita juga terlatih dalam hantaran di laut, maksudnya dalam operasi maritim. Dan kita ada orang yang kita latih untuk menyelam, kan, untuk masuk ke kawasan musuh secara rahsia. Lepas tu masuk ke kawasan musuh dengan cara bawa bot waktu malam, serang endap, kan, ke pulau melalui tactical. Kita kadang-kadang bot tu kita tak terus ni, kita akan matikan enjin, kita kayu, kan, waktu malam, kadang-kadang tengah hujan, jadi tengah ombak, jadi musuh tak sedar yang kita menghampiri kawasan dia. Bila dah hampir saja barulah kita start enjin dan terus menyerang keadaan secara taktikal lah kita panggil. Dan kita juga terlatih di hutan. Memang kalau nak dibandingkan dalam rekod kejayaan di hutan itu, 69 ini merupakan inilah pasukan khas, komando yang terbaik dalam mengalahkan penganas komunis, yang menghapuskan penganas komunis, di mana kita berjaya membunuh tak kurang daripada 36 penganas komunis. Kita cederakan lebih 34 orang dan kita tangkap hidup. Itulah rekod kita yang tertinggi. Sebenarnya susah nak dicari pasukan khas yang tangkap hidup, kan? Kita tangkap hidup lebih daripada 104 orang. Itu tak dikira yang kumpulan Maunah lagi. Ini penganas komunis. Dan selalunya ni penganas komunis ni kalau di hutan ni susah kita nak tangkap hidup. Tapi kita buat operasi, kita tangkap hidup. Itu bersama-sama dengan inilah beberapa orang wira kita lagi lah yang daripada D9, daripada E3, kan, daripada E1, kan. Dan kita bekerjasama dengan orang dan kita alhamdulillah lah berjaya menangkap lebih daripada 100 orang penganas komunis hidup-hidup. Yang ingat pasukan khas lain di Malaysia ni, bukan kata di Malaysia, sebenarnya di dunia ni tak ada lagi rekod tangkap hidup sejumlah yang begitu. Dan kita gunakan penganas komunis yang kita tangkap hidup ni untuk
memberi maklumat pula kepada kita kemudiannya. Dan memberi pasukan-pasukan yang lain untuk tangkap hidup lagi. Untuk tangkap dan inilah membanteras penganas komunis ini sehingga mereka berjaya dipaksa untuk menyerah meletakkan senjata mereka pada tahun 89. Ini sebenarnya fungsi kita ni ialah rondaan jarak jauh kan. Kita ada 5 fungsi sebenarnya. Rondaan jarak jauh ke tempat musuh. Sebenarnya bila kata komando ni kita mampu untuk ditempatkan, untuk digerakkan melampaui kawasan musuh. Kita ni kata borderline, ni enemies punya border, kita melampaui kawasannya. Dan kadang-kadang mungkin ada pertentangan antara pasukan ni dengan pasukan kumpulan musuh dengan kita akan dia gerakkan di belakang dia untuk mengucar-kacirkan keadaan musuh lah di sana. Dan kita sabotage dia, kita buat tu. Itulah dihantar jauh ke kawasan musuh itu. Dan kita juga buat operasi khas. Kadang-kadang operasi khas ni ada musuh yang kita tahu di mana kedudukan dia apa semua tu dan perlukan peralatan khas, perlukan kemahiran khas untuk nak mengalahkan dia, dan kita akan dihantarkan untuk tugas-tugas macam tu. Mungkin ketua penagih dadah ke apa yang ada ni kan, ada persenjataan yang cukup, ada bodyguard yang cukup semua tu. Tapi kita perlu nak tumpaskan dia, pasukan 69 komando lah yang akan digerakkan untuk inilah. Kita bekerjasama dengan SB. Lepas tu dalam final option maksudnya kalau dah operasi ni antara hidup dengan mati. Pasukan regular dah tak mampu dan kita perlukan pasukan khas untuk laksanakan tugas-tugas ni. Dan kamilah pasukan khas yang itu antara kita punya role and function lah dalam final option punya ni. Kan? Antara tugas yang do or die lah, kan? Dan kita lah digerakkan dalam tugas yang macam tu. Yang last sekali dalam inilah tugas-tugas menyelamat dan hantaran udara, kemahiran payung terjun dan sebagainya dalam tugas-tugas menyelamat. Itulah fungsi yang kelima kita. Jadi semua ada 5 fungsi lah. Okey, terima kasih Datuk, dan jangan ke mana-mana, kita kembali seketika lagi. Malam sudah sampai, kita letih, kita tidur katil yang berasingan. Tetapi kita mimpikan satu mimpi yang sama, iaitu sebuah negara Malaysia yang mampan dan terbaik. Minumlah kopi Akuan sebelum kamu tidur untuk menyegarkan badan kamu. Kembali semula kepada Sembang Santai bersama Angga Kentang. Pada pagi ini kita amat bertuah kerana bersama dengan satu wiranegara yang dihormati Senior Assistant Commissioner Datuk Razak bin Haji Yusof. Dan tadi beliau telah bercerita mengenai fungsi utama VET nombor 9. Jadi kita nak tanya, apakah kriteria ataupun syarat-syarat yang perlu menjadi seorang VET nombor 9? Kerana Datuk begitu lama berkecimpung dalam VET nombor 9. Saya ingat sudah jadi rumah dan keluarga dia, keluarga Datuk. Jadi you want to listen from the horse's mouth? This is the man. This is the man. Yeah. Sebenarnya sebelum masuk 69 Komando, kita haruslah mengharungi
yang kita panggilkan selection ataupun pemilihan awal 69 komando tu. Di mana pada zaman saya pemilihan tu dilakukan, bersama-sama saya 280 orang. 280 orang yang lulus selepas selection itu hanya 18 orang. Kemudian dilaksanakan lagi pemilihan itu dan 300 orang lebih yang datang, yang lulus dalam 20 orang lebih begitu. Dan jadi mungkin kurang pada 10% lah kelulusan untuk nak lulus dalam selection sahaja. Kemudian masa bersama saya tu ada lebih kurang 56 orang yang terpilih untuk selepas selection itu, dan kita hadir untuk training selama 3 bulan. 3 bulan training. Dalam tempoh 3 bulan training itu pun daripada 50 orang tu dah berkurangan. Jadi 30 orang lebih begitu. Kemudian sebulan lagi ni dia panggil kursus mendalam. Kursus mendalam ni di mana mereka ni akan dipilih ikut kemahiran masing-masing lah. Macam kalau pegawai tu dah mesti kena ni lah, demolition lah, kemahiran letupan kan. Yang lain-lain ada yang tracker, ada yang kemahiran dalam communication, dalam apa ni, dan ada juga yang berkemahiran dalam perubatan, medical. Jadi mereka ni dipilih dan menjalani kursus selama sebulan, menguasai itulah ilmu-ilmu dalam tu. Walaupun sebelum ni pada tempoh 3 bulan yang awal tu kita dah dilatih dalam semua tu secara general. Yang sebulan ni secara khusus lah, specialize ya. Kemudian habis tu kita ada 2 minggu dia dipanggil final ops. Final ops ni kita akan seolah-olah berperang betul-betul lah dengan jurulatih. Kan, dalam inilah seolah-olah macam operasi sebenar. Jurulatih tu jadi pengganas dan kita pula jadi pasukan keselamatan. Kita kejarlah jurulatih, jadi jurulatih ni buatlah taktik pengganas dan kita buatlah taktik pasukan yang kita dah diajar sebelum ni. Macam mana kita nak mengalahkan pengganas komunis ni apa semua tu lah. Dan dalam 2 minggu tu masih ada lagi yang di drop kan, dalam yang gagal untuk ni memenuhi disiplin hutan dan sebagainya. Masih lagi di drop. Dan at the end of the training tu daripada 50 orang lebih yang tinggal dalam 34-36 orang gitu je. Jadi daripada beribu-ribu orang sebenarnya yang terpilih selepas habis latihan ni, yang berjaya memakai disadungkan beret ni dalam 30 orang. Dalam 34 orang gitu. Jadi kriteria utama dalam Vietnam Silat adakah kerana hati berani? Dia sebenarnya kriteria yang dipilih dalam unit ini bukan sekadar hati berani, tetapi sebenarnya orang yang dapat mengalahkan hawa nafsu dia. Orang yang dapat mengalahkan hawa nafsu dia. Hawa nafsu kita nak rehat, kita nak malas kan, tetapi dia kena kalahkan hawa nafsu dia demi tugas, demi tugas, demi menyelesaikan apa-apa permasalahan ni yang ini kita kena berkorban kan. Dan habis ni dia punya puncak bagi segala ini ialah orang yang sayangkan tugas dia, orang yang sayangkan ni operasi dalam 69 ni sehingga dia sanggup berkorban. Dia korbankan masa dia korbankan kederat dia korbankan apa yang dia rasa suka nak buat sebelum tu, semua dia korbankan demi tugas. Itulah. Dan kuasa cinta ni sebenarnya selalu saya katakan dia melampaui pada segala kuasa yang lain, kekuatan yang lain kan. Orang demi cinta macam kata-kata ni lah, cerita Hindustan ke apa, lautan api pun dia sanggup renangi kan, gunung yang tinggi pun sanggup didaki kan, sebab cinta. Dan ini kita dilatih supaya kita cintakan tugas kita cintakan operasi yang kita nak laksanakan, dan kita sanggup mengorbankan apa saja. Kita teruja dengan apa yang dizahirkan Datuk lah. Dan daripada Datuk cakap beribu orang, tinggal lagi 30 orang. Jadi saya sebagai orang kata angka kentan, menyerulah. Saya rasa Datuk pun sama seruan dia. Mana-mana orang yang cintakan negara, yang cintakan Malaysia, yang cintakan kemerdekaan ini, jangan hanya lantang bersuara, jangan hanya lantang bercakap di mulut, tetapi marilah kita sama-sama menyahut seruan daripada Datuk untuk anda menyertai pasukan polis PDRM dan seterusnya menyertai VET 69 ataupun 69 Komando bagi menjaga keselamatan negara.
Saya nak imbas sedikit. Saya pun nak juga tahu kes Al-Maunah. Saya difahamkan Datuk pada masa itu hampir seluruh Malaysia telah digembar-gemburkan ataupun dikabarkan bahawa Datuk telah pergi tangkap Amin. Si Amin tu yang melalui orang kata bahawa ada dua anggota polis telah dibunuh semasa tebusan dibuat, dan saya nak tahu sedikit sebanyak bagaimana Datuk boleh menghampiri musuh dan boleh bercakap dengan beliau dan memberikan ketenangan kepada beliau untuk menyerah diri secara sukarela. Sebenarnya saya dalam banyak operasi, kan, saya belajar yang kita ni sebagai pegawai polis, kan, kita dibayar untuk menjaga keselamatan orang. Dan sebab kita dibayar, kalau kita terkorban, kita tercedera ke, memang sebab kita dibayar. Yang penting ialah keselamatan inilah orang awam, kan, civilian. Jadi apa-apa pun kita buat, kan. Macam saya pernah diinterview, orang tanya saya apa yang paling saya takut. Kan, saya kata yang paling saya takut saya mencederakan orang awam. Saya mencederakan orang yang tak bersalah. Ataupun saya buat sesuatu yang tak sepatutnya, yang tak adil kepada orang-orang yang tak bersalah, kan. Jadi kalau apa-apa yang berlaku, biarlah kita yang terkorban. Asalkan kita punya cita-cita untuk nak menyelamatkan orang tu berjaya. Kita dibayar gaji untuk inilah mengorbankan diri kita. Jadi selalulah kalau dalam operasi-operasi itu saya akan sebelum melaksanakan tugas tu saya selalu bangun malam, kan. Soalnya berdoa kepada Tuhan supaya mendapat kejayaan dalam operasi itu. Dalam operasi yang ini kali ini seolah-olah macam terbayang siapa dia perpetrator tu. Siapa perpetrator tu? Kebetulan pula dalam satu majalah seni mempertahankan diri. Majalah Seni Bela Diri. Jadi cerita saya tu ada di satu ni kolom. Lepas cerita saya tu cerita tentang kumpulan Al-Maunah. Dan saya terbayang-bayang majalah tu. Masa saya sembahyang malam tu, saya terbayang-bayang majalah tu, kan. Jadi sebab tu saya seolah-olah macam menjangkakan jugalah keadaan yang saya akan hadapi kemudiannya dalam operasi itu. Semasa kita digerakkan ke kawasan ni operasi, kebetulan pihak polis dengan CMT, kita panggil Crisis Management Team, dia orang ada mendirikan kumpulan, menubuhkan establish kumpulan perayu lah. Kumpulan perayu ni menggunakan laut hela, kemudian merayulah di sekolah Bukit Jenalik itu, berhampiran lebih kurang dalam 500 meter lah daripada kawasan tu. Tapi kawasan tu hutan, tapi sekolah tu di kawasan ni lah. Jadi dia gunakan laut hela untuk merayu ni. Dan dalam usaha rayuan itu, antaranya dipanggil emak kepada perpetrator ni untuk merayu keluar daripada kawasan ni lah, kawasan yang dia buat keganasan tu. Lepas ni panggil isteri, panggil anak-anak, kan. Kebetulan saya dah berada hampir dengan kawasan musuh tu, kan. Jadi bila mak dia merayu pada anak, kan, kata ajak keluarlah, kan. Nanti mak ni tak sangguplah anak mak jadi pengganas, macam itulah. Dan saya pun bercakap dalam hati saya, kan. Saya katakan, ya Allah, aku takkan bunuh seorang anak ni di depan mak dia. Sebab mak dia ada di situ. Ya Allah, bagilah aku jalan keluarlah untuk menyelesaikan perkara ini dengan cara yang paling aman. Kemudian lepas tu isteri pula yang merayu pada suami, kan. Ya Allah, kan kita ada keluarga. Kan, aku tak akan bunuh seorang suami di depan isteri dia. Kan? Bagilah aku cara yang terbaik untuk nak menyelesaikan kes ini, kan. Dan begitu ya bila anak cakap, kan. Dan kita kata, Allah, aku tak akan bunuh seorang bapa ni di depan anak-anak mereka, kan. Bagilah aku jalan yang terbaik untuk nak menyelesaikan masalah ni.
kan. Dan masa tu kita digerakkan untuk menembak nak menembak Apa itu tadi? kita panggil gas pemedih mata. Oh. Untuk pasukan tentera yang serang tu kan, yang buat final option tu pasukan tentera. Cuma kita diletakkan di situ untuk nak ni, sebab polis pun kena ada di kawasan itu sebab dah termaktub dalam hukuman kita ni yang kalau apa-apa insiden yang berlaku di dalam negara sepatutnya polis yang selesaikan dan tentera ni sebagai second in line. Tapi kalau invasion daripada pihak luar kan, serangan daripada pihak luar negara misalnya, pihak tentera lah first in line dan polis ini akan membantu. Jadi kita diletakkan itu untuk ni lah pihak tentera yang buat serangan terakhir tu. Tapi itulah mungkin sebab doa saya tu kan. Kemudian saya suruh anggota saya buka set dan kita dengar ada laporan mengatakan ada 2 orang kumpulan Al-Maunah ni sudah lari keluar daripada ni kumpulan dia, dan dia orang menyerah diri. Dia orang ditangkap dan dia orang menyerah diri, dan menurut laporannya kata ada ramai lagi yang nak menyerah diri dalam kumpulan itu. Cuma dia takut kepada ketua kumpulan itulah. Kan. Jadi saya pun inilah sambil ni saya kerahkan anggota saya untuk contain kawasan operasi itu. Kalau ada yang nak lari lagi, tangkap dan inilah keluarkan dengan cara baiklah. Jadi saya suruh dia orang contain dan saya pun encourage masuk ke kawasan itu seberapa hampir yang saya mampu. Dan sampailah saya ke satu batu di tepi sungai. Rupanya sungai itu adalah merupakan water point bagi pihak ni perpetrator ni. Dan kebetulan bila saya sampai itu ada terdengar bunyi azan untuk solat Zuhur lah yang di masjid yang berhampiran. Kemudian saya lihat ada seorang lah datang, dia pakai baju biru macam uniform biru tu. Ambil wuduk. Ambil wuduk. Jadi saya pun mengikut, kita sudah dilatih untuk menembak kepala. Saya mengikut ni kepala dia ni. Untuk nak tembak kepala lah kalau jadi apa-apa kan. Ikut dengan tendangan senjata. Tiba-tiba tengok, dia ni nak ambil sembahyang ni. Kan? Bawa azan kan. Dia dah nak sembahyang, aku belum begini. Kan tak aku nak tembak orang nak sembahyang ni. Lalu dalam hati saya ni seolah-olah berdoa, ya Allah kan. Berilah aku cara yang baik untuk nak selesaikan kes ini, ya Allah kan. Sama-sama Islam ni takkan nak bertembak kan. Menyerah layuk. Seolah saya cakap macam lah dalam hati ni, menyerah layuk. Sampai saya tenang kepala tu, saya macam seolah berdoa, menyerah layuk macam tu kan. Tiba-tiba dia terpandang saya. Dia dalam tu dia pandang saya dan tuang kat tangan begitu. Jangan tembak teman katanya. Kan? Teman ni mujahidin ni kata begitu. Kan? Jadi saya tak rasa terpacu daripada mulut saya yang menyerah layuk tu, tetapi kemungkinan intuition lah. Kan? Bila cakap doa kita secara rohani yang dalam, mungkin dia terasa, hati dia pun terasa juga mungkin kan. Ada intuition ni lah. Kontak itu. Dan terus saya katakan kalau dah menyerah, jomlah keluar kan. Saya kata bagi teman solat dulu, dia kata. Bagi teman sembahyang dulu. Teman nak sembahyang dulu. Kan? Oh, dia minta sembahyang dulu. Dia minta nak sembahyang dulu. Kemudian kebetulan pada masa yang sama pihak CMT yang dekat sekolah tu, dia yang gunakan laut hela untuk tu, dia selama berhubung tu dia tak tahu sama ada dia dapat didengari oleh pihak perpetrator ni ataupun tidak. Jadi dia nak test masa tu sama ada dia dapat didengari ataupun tidak. Dia pun bagi salam, Assalamualaikum kan. Kemudian kalau dengar jawab. Dan kumpulan Al-Maunah ni kebetulan yang duduk di atas pematang tu menjawab, Waalaikumsalam kan. Dan masa tu saya tanya macam mana yang ke atas tu. Dia orang pun nak menyerah diri katanya. Tetapi dia orang takut. Inilah takut nanti dibalun katanya pihak inilah. Jadi kalau macam tu panggil dia orang turun. Masa ni dan yang sebenarnya yang ini
Zaid nama dia. Yang saya nak tembak pada ni, jumpa awal tu nama dia Zaid. Dan kata panggillah dia orang turun. Kan? Dan dia pun panggil dia orang turun. Dan masa dia orang turun tu hampir 6 ke 7 orang gitulah. Turun dan saya tak sedar yang kat belakang saya punya kumpulan saya pun bila tengok dah makin ramai kumpulan musuh datang menuju saya, mungkin dia orang tak khawatirkan keselamatan saya, dia pun turun juga. Kan? Turun sebenarnya saya ingat dia orang ada dikeliling, rupanya dia orang ada dekat dengan saya. Dalam 6 ke 7 orang juga anggota saya. Dan salah seorang pada anggota saya yang turun tu nama dia Malik. Malik ini rupanya sekampung dengan si Zaid ni. Oh. Jadi bila Zaid tengok ni, orang kampung teman pun ada katanya. Kan? Jadi dia orang parit, orang apa ni? Orang parit lah kan, sekampung. Orang kampung teman pun ada. Jadi bila dah turun tu, dah jumpa orang sekampung, jadi berpeluk-pelukan. Ini act of God lah. Kan? Bila dia orang berpeluk-pelukan, kebetulan yang turun tu pula, kan? Bila sampai, dia pula berpeluk-pelukan dengan anggota saya yang lain. Kan? Yang pertama tu dengan Zaid tu, Zaid ni sebenarnya timbalan presiden kepada kumpulan Al-Ma'unah ni. Kan? Amin tu dia punya presiden. Dan dia orang berpeluk-pelukan. Jadi ini mungkin apa ni? Berkat doa. Berkat doa dan mungkin ini apa ni orang kata Tuhan nak selesaikan dengan cara aman kan. Jadi dia berpeluk-pelukan. Padahal yang lain-lain tak kenal pun. Tetapi sebab Zaid dengan Malik itu dah berpelukan, yang lain-lain pun pelukan. Dan saya kata saya pun risau juga kan, sebab tak apa-apa. Saya suruh kosongkan senjata. Kan, kosongkan senjata apa semua tu, letakkan senjata. Lepas tu anggota saya yang tu terus cek senjata, suruh dia orang inilah kosongkan senjata dan letak di satu tempat. Kan? Dan ada lagi kumpulan yang di atas tu belum ni, termasuk Amin lah. Yang ketua kumpulan tu masih berada di atas. Jadi selepas itu pihak yang di atas tu, pihak di sekolah tu, CMT tu masih bagi salam lagi. Masih bagi salam dan pihak Al-Ma'unah ni jawab salam, kemudian dia pula bagi salam. Bila dia bagi salam, kumpulan kami yang ada ni jawab salam, Waalaikumsalam kan. Jadi seolah dah jadi kondusif keadaan tu. Kan? Dan Amin tengok pada kami, bukan kami bagi salam kat hampa lah, bagi salam kat atas tu. Maksudnya kepada kumpulan ni lah. Tapi kumpulan kami pun ketawa kan, macam dah inilah. Kebetulan ada seorang ni lah, kapten daripada pihak tentera datang. Bila dengar bising-bising kita dah jawab salam, bagi salam tu, tanya dah menyerah diri kan ni? Dah menyerah diri. Tapi kita nak ni lah, kita nak itu berperingkat, kita nak keluarkan yang mana yang cedera, yang mana yang ini lagi. Sebenarnya dalam kejadian tu ada tiga orang yang terkorban sebenarnya. Yang pertama sekali SB. Bukan pihak dia yang ni yang terkorban seorang nama Gani kalau tak salah. Dalam ni masa tu pihak tentera dah buat close circuit patrol dan bertembung dengan kumpulan Al-Ma'unah ni, dan mereka bertembak. Dalam kejadian tembak menembak tu, kumpulan salah seorang pada anggota Al-Ma'unah ni, kalau salah yang dikatakan nama Gani itu, terkorban. Kemudian selepas kejadian itu pihak ni berundur, pihak RGK ni berundur ke pengkalan dia orang, ke ni lah. Dan salah seorang pada anggota dia tu hilang pada kumpulan tu, termasuk dalam kumpulan Al-Ma'unah ni. Dan dia ditangkap, nama Matthew tu. Matthew. Dia ditangkap dan dia didera. Dan didera, katanya dia enggan memberikan apa-apa rahsia, dan dia ditembak. Itu ni. Dan pada kejadian seterusnya, di mana pagi itu katanya ada satu tembakan. Katanya yang misfire ialah kumpulan Al-Ma'unah ni. Tetapi Amin menyangkakan yang pihak tentera yang menembak dia. Jadi dia pergi kepada waktu pagi lebih kurang dalam pukul 7 begitu kan, yang terang-terang tanah. Amin pun turun untuk nak sembahyang subuh katanya masa tu. Dah terlewat jugalah. Dan dia masa tu Saga Devon dan juga Mak Syah ditambat, diikat di sebatang pokok yang sama, dan mereka sedang tertidur letih lah mungkin kan, sebab siang mereka disuruh menggali kubu. Jadi Amin ni pergi pada Saga Devon, dia letaknya muncung senjata di sini,
dan dia tembak dua das, tatang, tembak kan, double tap tu. Dan kepala ni Saga Devon katanya jatuh di depan Mat Syah. Kan, kita tengok bila dengar Umi tembakan tu nampak bukan terus ni diam kan, mengit lagi otak ni di depan Mat Syah tu katanya. Cerita Mat Syah lah. Dan itulah tiga orang yang terkorban tu. Seorang daripada anggota Al-Maunah sendiri, seorang daripada pihak tentera dan seorang lagi daripada pihak polis lah, Saga Devon tu. Okey, kita rehat sebentar lagi. Kita kembali. Cerita ni amat memberikan orang kata insaf kepada diri kita bahawa negara sentiasa diancam, dan kita berterima kasih kepada komando dan juga pihak tentera yang sentiasa menjaga keselamatan negara kita. Kita kembali sebentar lagi. Malam sudah sampai, kita letih, kita tidur katil yang berasingan. Tetapi kita mimpikan satu mimpi yang sama, iaitu sebuah negara Malaysia yang mampan dan terbaik. Minumlah kopi Akuan sebelum kamu tidur untuk menyegarkan badan kamu. Kembali kita kepada sembang santai bersama Angga Kentang. Agak teruja dan terharu kita melihat kerohanian seorang perwira negara yang mampu melepaskan tembakan kepada musuh, tetapi lebih kepada menyayangi musuh dan menghormati musuh, dan cuba sedaya upaya untuk menangkap musuh secara live dan tidak membunuhnya, kerana dia bapa lah, panggilan daripada bapa, daripada mak, daripada isteri. Dan saya rasa ini adalah satu perkara yang kita harus belajar dan titip pada diri kita. Walaupun kita ada peluang untuk membunuh musuh, tetapi kita mengambil musuh itu hidup-hidup. Dan kita belum lagi sampai ke cerita macam mana Datuk menghampiri si Amin yang berada di atas bukit. Jadi kita sambung semula Datuk mengenai perkara ini. Kemudian Kapten Muhammad tu datang dan tanya, betulkah kumpulan ini dah menyerah diri? Dan saya kata, ya, mereka dah menyerah diri, tapi kita kena pandai ni menguruskan ni cara mereka menyerah diri ni. Kita keluarkan yang cedera dulu kan. Jadi dia pun terus bergegas ke atas, dan inilah saya tengok bersama-sama dia. Lepas tu dia keluarkan dalam 4 orang lah, bersama dua kereta, satu Pajero lah, Mitsubishi Pajero tu, keluar mengeluarkan yang mungkin cedera lah. Sebab saya tengok sebab dia di atas pematang, kenderaan tu di atas pematang, yang keluar bersama dia tu agak tertempang-tempang naik ni. Dan saya ajak Zaid untuk ke kumpulan yang di atas tu, dan saya pun bersama-sama Zaid, dan Zaid perkenalkan saya pada Amin lah. Dan untuk gesture yang dahulu tu, saya katakan yang saya tahu ustaz ni guru silat, nama Al-Maunah kan. Sebab saya dah baca dalam majalah majalah tu okay.
Dan saya pun puji dia lah kan, bagi salam dan sertakan tentang perjuangan kita sebagai pesilat supaya kita nak dapatkan repo yang utama kan, dapatkan ada mutual understanding. Saya kata saya pun pesilat, kita keluar dalam majalah yang sama, saya kata kan. Dan dalam perbincangan saya tu, selain pada kita nak memperbetulkan repo antara pesilat kan, saya juga seolah-olah macam nak tahu tujuan cause of rebel dia kan. Tujuan apa dia buat kejadian yang insiden yang krisis yang begitu kan. Kenapa? Dalam ceritanya seolah-olah dia tak berpuas hati lah dengan kerajaan yang ada sekarang. Dan bukan saja dia tak puas hati dengan pemerintah, dengan PAS pun dia tak puas hati. Sebab masa tu kan PAS ada buat menjalinkan dia panggil CCC menjalinkan itu dengan non muslim. Dan ada PAS buat dulu masa tu, Gua Jadi dulu ada buat dengan CCC tu. Yes. Dengan orang-orang yang bukan Islam kan. Dia tubuhkan ini. Jadi Amin ni tak puas hati dengan PAS. Tak puas hati juga dengan pemerintah. Dan dia kata dia tak boleh harap dah dengan PAS masa tu. Dia nak laksanakan Islam. Kan? Jadi saya katakan tak betul tu saya kata kan. Sebab Islam itu mengajar kita kepada dakwah yang bijaksana. Kan, kita ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kita kalau kita menyeru orang ke jalan Tuhan, kena dengan bijaksana. Kan? Dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang macam ni yang akan memburukkan nama pesilat-pesilat, memburukkan nama perjuangan Islam. Dan saya katakan pada dia. Dan dalam masa yang sama, saya cuba nak dugalah kemampuan dia dalam ilmu agama ni setakat mana. Dalam ujian-ujian saya tu, macam saya bacakan ayat Quran dan sebagainya, rupa-rupanya saya sedar yang dia ni dalam keadaan trans tau. Dalam keadaan yang kerasukan. Sebenarnya dia ni adalah pengamal silat. Dan dalam pengamalan silat ini selalunya dia orang ada bacaan-bacaan yang tak inilah. Dan kemungkinan dia ni dia mempunyai, kalau ikut murid-murid dia dulu, dia boleh bersilat di atas daun pisang kan. Maksudnya daun pisang tu tak melentur. Dia boleh macam terbang lah. Boleh bersilat diri atas daun pisang saja. Bersilat kan. Dan seolah orang nampak dia berapa ni boleh macam seolah-olah macam terbang dan sebagainya. Khadam ni macam jin lah. Kan, kemampuannya ni. Dan kadang-kadang khadam ini bila kita gunakan dia juga kadang-kadang dia menipu kita. Dia gunakan kita pula. Dan saya test Amin ni sebab saya pun ada merawat orang-orang yang ada gangguan dan sebagainya. Saya test Amin ni, saya tengok mata dia. Bila tengok mata dia tepat, selalunya kalau orang biasa-biasa kita tengok mata dia tepat, dia akan tengok mata kita balik. Tetapi Amin ini, bila saya tengok mata dia tepat, dia akan lari-larikan mata dia begitu. Kan? Dia lari-lari tak melihat pada saya. Jadi itu yang saya ambil kesimpulan yang Amin ini sekarang pada masa tu dalam keadaan trans. Dalam keadaan yang terganggu oleh inilah khadam yang digunakan tu. Jadi saya pun baca inilah beberapa ayat yang daripada Quran tu untuk nak defend ni. Dan Amin selepas itu tak cakap banyak sebenarnya. Amin cuma bila seolah-olah macam kita patahkan hujah-hujah dia akan panggil ni Pak Syekh, dia panggil ni bantu ayak ni. Dia kata kita jamu Pak Syekh. Dia address saya sebagai Pak Syekh. Dan saya sebenarnya saya address dia pun ustaz. Saya address dia ustaz ya, dan dia address saya Pak Syekh. Ya, dalam percakapan inilah perbincangan bab agama ni, tapi dia tak banyak cakap sebenarnya. Orang kanan dia yang bercakap, dan orang kanan dia ada setengah tu yang saya ingat yang faham tentang agama tu ada di sebelah saya, seolah-olah ambil protection daripada Amin ni sendiri. Seolah-olah yang faham agama tu, sebab bila saya berjidal bertengkar dengan yang lain-lain, yang setengah tu ada di sebelah saya, maksudnya menyebelahi saya. Kan? Jadi dalam perbincangan itu kita lihat yang mereka ni boleh kita katakan dalam agama ni kita sebut musta'jilun. Musta'jilun ni orang-orang yang tergopoh-gapoh. Orang yang nak menang cepat tapi tak ikut kaedah dia. Kan? Dan kumpulan ini adalah kumpulan musta'jilun lah. Dan
memang dia nak Islam, tetapi bukan dengan begitu kaedah dia. Dengan cara tergopoh-gapah dan mengadakan krisis sehingga negara jadi tak aman lah kan. Sepatutnya apa-apa pun Islam sebenarnya, Islam tu sendiri, perkataan Islam tu datang daripada salam, sejahtera kan. Kita tak disuruh berperang kan, sebab Rasulullah pun sendiri dia tak berperang, dia mempertahankan diri dia kan. Dan sebab itulah terjadi peperangan. Dia tak menyerang orang, tapi dia mempertahankan diri dia kan. Dan barulah terjadinya peperangan kan. Jadi ini sengaja mengadakan krisis dalam keadaan aman. Dan saya katakan masa saya semalam saya nak sembahyang Isyak, tapi masjid dekat dengan Sauk tu ditutup sebab perintah berkurung. Siapa nak tanggung dosa kan? Orang tak boleh nak berjemaah. Jadi itulah antara hujah-hujah saya yang sebenarnya Amin tak bercakap, saya cuma bercakap dengan orang-orang kanan dia lah. Amin seperti mana yang saya katakan, dia dalam keadaan trans lah, dalam keadaan seolah-olah macam kerasukan, dan itulah. Jadi Datuk pun dapat pujuk dia turun. Memang ni saya pada mulanya saya dah berjaya dah nak minta dia turun ke bawah kan. Kemudian saya pun bagi laporan kepada pihak tentera yang berkawal buat di bawah tu. Kita ada outer dengan inner cordon tu, minta kebenaran untuk turun. Tetapi Amin minta kebenaran untuk sembahyang dulu sebelum turun kan. Jadi malangnya pihak yang jawab tu mengatakan suruh dia orang angkat tangan, tinggalkan senjata kan. Jadi seolah mereka nak diperlakukan sebagai orang salah kan. Sebenarnya ialah dia orang jawab, kami bukan penganas, kami ni mujahidin katanya. Kalau penganas komunis menyerah diri, dapat tanah, dapat ini, kami nanti dan dia orang merasakan di bawah tu ada mak dia orang, ada keluarga dia orang, nanti dia orang kan dipermalukan gitu kan. Jadi bila merasakan begitu, mereka dah macam enggan ni lah. Jadi bila Amin melihat seolah-olah anggota dia dah enggan tu, dia naikkan semangat dia untuk nak retaliate, nak memberontak balik lagi kan. Jadi saya terpaksa lah sabarkan balik dia orang. Dan kebetulan masa tu kumpulan ni yang ada di bawah tu kata dia nak naik dengan 4 buah kondo. 4 buah kondo tu APC sebenarnya, kereta perisai yang bila dia naik tu keadaan bukit tu kecil kan. Dengan 4 buah kondo tu, gegaran kereta perisai tu pun dah menakutkan kumpulan ini nanti kan. Jadi saya kata yang belakang tu jangan lagi, yang belakang tu jangan lagi kan. Dan saya cuba berusaha untuk nak ni Amin ni, dia kata okey Ustaz, sekarang ni Ustaz Amin sebelum tu dia berbangga yang kumpulan penganas ini kumpulan dia ni orang yang pandai agama katanya, dan pandai juga tentang ilmu-ilmu peperangan. Sedangkan yang kat luar tu kalau orang askar dia tak pandai pasal agama. Dan kalau ustaz pula tak pandai ilmu peperangan. Jadi dia tunjukkan ini, saya tengok trench yang dia buat pun tak dalam mana, sampai kat lutut saja kan. Tapi sebab dia dah berbangga dengan taktik perang yang dikatakan dia pandai tu. Jadi saya pun seolah-olah macam nak ambil kesempatan dari situlah. Okey Ustaz, kita panggil ni pihak polis ni, pihak tentera ni naik ke atas, nanti dia orang akan bangga dia orang akan tengok macam mana Ustaz kan. Walaupun seorang ni Ustaz, tapi boleh buat kemah, trench apa semua ni kan, yang ikut taktik tentera. Mesti dia orang kagum Ustaz. Itu cara kita nak pujuk dia lah. Dan dia pun setujulah. Tetapi malangnya sebab yang nak naik itu nanti dengan 4 buah kondo. Dan saya cuba yang belakang tu jangan lagi. Yang belakang tu maksudnya kita tak mau sebut kondo. Yang kita kata yang belakang tu maksudnya refer to kondo lah. Yang belakang tu jangan lagi, jangan belakang tu jangan lagi. Kan? Apa boleh buat, ini arahan katanya. Kan? Dan dia orang pun naik dengan kondo tu. Dan memang betul pun jangkaan saya 4 buah kondo tu bila dia naik gung tu seolah-olah bergegar bukit tu. Bukit Jenalik tu. Dan pihak yang dah menyerah diri ni pun, walaupun dia dah letakkan senjata, dan dia orang ambil balik senjata tu seolah-olah macam nak pertahankan diri dia. Kadang ada yang senjata yang dah dikosongkan pun ambil senjata tu seolah macam nak inilah. Dan saya kata jangan lawan bila kumpulan Al-Maunah bila kumpulan tentera naik buka rem kondo tu, keluar pula berjuju-juju ni
pihak tentera pula dengan cara yang agak agresif. Saya pula pergi ke tengah tu, jangan lawan, masuk cara aman. Saya cuba tahan kumpulan ni, pihak tentera ni. Dan masa tu ada Jeneral Zaini ada bersama-sama dengan kumpulan tu lah. Dan dia cuba nak rampas senjata saya. Dan saya kata, ini senjata saya, kan. Jadi mungkin dia silap sangka lah, dia menyangkakan saya ni salah seorang pada anggota Al-Ma'unah. Dan saya bagi tahu pada Jeneral Zaini yang you can ask my commander. Masa tu Datuk Hadi ada bersama-sama dengan Komander Brigade Utara pada masa tu. You can ask my commander. Lepas tu Datuk Adi kata he's my man. Datuk Adi kata pada ni lah, he's my man, dia kata. Dan saya pun pergi jumpa pada ni Datuk Adi, masa tu belum Datuk lagi lah. Jumpa Datuk Adi, kata they all have surrendered, dia kata. They all have surrendered. But careful tuan, dia kata. Careful tuan, that is their leader sebenarnya, Amin tu. But careful, he is mentally unstable. Mentally unstable sebab dia pada penglihatan saya dia dalam keadaan kerasukan, dalam keadaan trans masa tu. Dan kemudian bila melihat keadaan yang tak ni, kita takut. Bersama saya ada 18 orang lagi yang contain tempat tu, walaupun saya seorang yang ada di atas tu. Bersama saya ada 18 orang. Jadi saya takut nanti orang tak kenal kumpulan saya, kan, sebab tak ada apa-apa tagging, tak ada apa-apa ni pun. Dalam perintah pun kita tak ada ni, kumpulan sahabat kumpulan ni. Jadi saya mengambil keputusan untuk bawa anggota saya keluar lah. Saya takut ada mishap nanti, kita bertembak sama pasukan pula. Jadi saya minta kebenaran kepada Tuan Hadi masa tu untuk keluarkan anggota saya. Dan saya pun sendiri itu dengan Datuk Zaini, kan. Datuk Zaini nak ambil senjata saya. Jadi masa tu kebetulan pula arahan daripada Datuk Fuad masa tu, belum Datuk lagi, CO 69 masa tu, untuk arahkan saya untuk keluar. Dan saya pun keluarlah pada kawasan tu. Dan setelah keluar pada kawasan tu, kita dengar bunyi tembakan lah. Dan kita sesuruh orang saya freeze dan hantar WT saya untuk suruh WT saya untuk hantar mesej tanya apa yang dah berlaku. Dan masa tu sebenarnya kita boleh nampak pun masih tak jauh, dalam 100 meter begitu je kita keluar daripada kawasan tu, dah dengar bunyi tembakan. Dan dia kata, dia dengar bunyi medik kan, kita pun ada medik, mungkin kita boleh bantu. Dia kata tak perlu. Dan katanya masa itulah kot bertembak, kita pun tak tahu, kan. Tapi itulah, kalau saya masuk seorang, kita boleh contain keadaan, kan. Jadi takkanlah dah masuk 4 buah kondo dengan lebih 40 personal, kan, tak mampu nak ni. Tapi apa-apa pun pendekatan, approach ni sepatutnya ialah dengan approach yang baik, kan. Dan saya terbayang-bayang dengan apa yang berlaku dalam Fathul Makkah. Fathul Makkah tu macam Rasulullah nak masuk ke Mekah. Masa tu Rasulullah dah dihalau ke Madinah kerana nak buka Mekah. Dan masa Mekah diduduki oleh orang-orang yang bukan Islam pada masa tu. Dan Rasulullah masa masuk tu, dia bagi amaran dia kata, barang siapa yang duduk dalam rumah dia selamat. Barang siapa yang duduk di masjid dia selamat. Dan barang siapa yang duduk di rumah Abu Sufyan dia selamat. Abu Sufyan tu ketua kepada orang-orang Quraisy di Mekah tu. Jadi sebenarnya dalam cara kita nak occupy sesuatu tempat, kadang-kadang kita kena bagi perhatian kepada ketua dia tu. Ketua tu kadang-kadang dia ada dia punya maruah, dia ada dia punya ego, kan. Jadi sebenarnya kalau dah boleh masuk dalam rumah sendiri, dah selamat dah, okeylah. Kenapa kita nak masuk rumah Abu Sufyan lagi? Kalau boleh masuk masjid sendiri pun, Masjidil Haram tu besar, kan dah selamat dah. Tetapi kenapa disebutnya Abu Sufyan lagi? Sebab nak jaga ego Abu Sufyan sebagai ketua tu. Jadi sepatutnya lah dalam operasi itu, masa masuk itu, kalau kita bagi sikit muka kepada Amin, sehingga tak terjadinya apa-apa mishap lagi lepas itu, kan. Tapi bila kita masuk dengan cara yang agak yang tak kondusif, kan. Jadi itu boleh membangkitkan keadaan yang tak diingini.
Okey, kita terima kasih kepada Datuk Razak hari ini kerana kekangan masa. Kita akan sambung pada episod kedua. Tapi saya nak ingatkan satu, ini adalah pesanan daripada Datuk Razak bahawa dalam situasi apa-apa kontroversi, kita harus ambil hemah dan kita harus respect ketua kawasan itu, memberikan mereka air muka dengan cara yang sepatutnya. Walaupun kita memang nak selamatkan keadaan dan juga keselamatan negara, tetapi ada cara yang lebih elok yang kita dapat mempelajari daripada Datuk Razak. Kita sambung pada episod kedua dan kita berterima kasih kepada seorang wira daripada hati saya, Angka Kentang. Saya memang sangat-sangat hormat pada manusia ini yang saya sempat jumpa di dunia sementara ini. Saya rasa beliaulah abang pada saya. Beliau juga seorang mentor pada saya dan saya harap kita jumpa di episod kedua. Sekian, Sembang Santai dengan Angka Kentang. Boleh rakam?